Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid semua? Ustaz harap murid-murid dalam keadaan sehat dan sejahtera, dan tidak lupa juga untuk sentiasa mengucapkan Alhamdulillah dan kita bersyukur dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita selama ini. Untuk hari ini, Ustaz akan mengajar subjek ataupun mata pelajaran fiqh tahun 2. Adakah murid-murid dah bersedia? Okey, baik. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan merujuk ataupun melihat pada 2 buah buku, iaitu buku teks fiqh tahun 2 dan juga buku latihan inovatif fiqh tahun 2 yang berwarna merah. Ustaz harap murid-murid dapat pastikan untuk menyediakan 2 buah buku tersebut untuk kita belajar bersama-sama. Seterusnya, Ustaz akan memulakan pembelajaran kita dengan menggunakan buku teks fiqh terdahulu dengan bermula pada muka surat 10 hingga muka surat 12. Baik murid-murid, kita akan lihat pada muka surat 10 terlebih dahulu, iaitu pembelajaran kedua berkenaan tentang hadas. Apa itu hadas? Sebelum kita mengetahui apa itu hadas, baik kita lihat dahulu pada bahagian hadas. Bahagian hadas. Hadas terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Ustaz ulang sekali lagi, hadas terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Jadinya murid-murid, kita dah tahu hadas mempunyai 2 bahagian, iaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Apa dia hadas kecil dan apa dia hadas besar? Baik, untuk hari ini kita akan memfokuskan atau melihat pada pengertian apa yang dibawa maksud dengan hadas kecil. Mari kita baca bersama-sama serta kita ingat dan fahamkan pengertian hadas kecil. Pengertian hadas kecil ialah keadaan yang mewajibkan wuduk bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah yang tertentu seperti solat. Kita ulang sekali lagi bersama-sama. Pengertian hadas kecil ialah keadaan yang mewajibkan wuduk bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah yang tertentu seperti solat. Jadinya, seperti yang kita faham, apabila kita dalam keadaan berhadas kecil dan kita hendak melakukan ibadah yang wajib ataupun ibadah khusus ataupun ibadah-ibadah yang tertentu, kita mesti melakukan wuduk terlebih dahulu, seperti sebelum kita ingin melakukan ibadah solat, tawaf, memegang Al-Quran dan juga ibadah-ibadah khusus yang lain. Seterusnya, kita pergi kepada muka surat 12 berkenaan tentang perkara-perkara yang menyebabkan berhadas kecil. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4 dan 5 perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita dalam keadaan berhadas kecil. Mari kita baca bersama-sama dan fahamkan. Okey, baik. Perkara-perkara yang menyebabkan berhadas kecil ialah: yang pertama, bersentuh antara kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa lapik. Yang kedua, keluar sesuatu dari kubul atau tubuh. Apa itu kubul atau apa itu tubuh? Kubul ialah kemaluan hadapan dan dubur ialah kemaluan belakang. Apa yang keluar ni sesuatu daripada kubul dan dubur. Di sini ada 3, iaitu
angin, keluarnya angin, ataupun kita panggil kentut. Yang kedua, air besar. Kalau kita panggil buang air besar, dalam bahasa kasarnya kita panggil berak. Yang ketiga, air kecil ataupun dikenali sebagai air kencing. Yang ketiga, hilang akal ataupun gila ataupun tidak waras, atau kita panggil mabuk. Yang keempat, tidur yang tidak tetap, kedudukan punggung. Jadinya tidur juga menyebabkan kita berhadas kecil. Sebab apa? Apabila kita tidur dalam keadaan lena, kita tidak akan sedar apa yang kita lakukan, dan apabila kita bangun keadaan kita telah berubah, maka kita dalam keadaan berhadas kecil. Dan bila kita ingin melakukan sesuatu ibadah seperti solat ataupun ingin memegang Al-Quran, kita perlu mengambil wuduk. Yang terakhir ataupun yang kelima ialah menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Tak kiralah dengan sengaja ataupun tidak sengaja, apabila kita tersentuh kemaluan kita dengan tapak tangan, maka kita dalam keadaan berhadas kecil. Dan apabila kita ingin melakukan ibadah solat ataupun tawaf ataupun ingin memegang Al-Quran, kita perlu mengambil wuduk. Okey, baik. Seterusnya kita terus kepada buku latihan inovatif Fiqh tahun 2. Kita akan buat bersama-sama pada muka surat 19 hingga ke muka surat 21. Okey, baik. Kita mulakan dengan muka surat 19. Pelajaran kedua berkenaan hadas. Kita dah belajar dah apa itu hadas. Okey, soalan, tuliskan bahagian hadas. Yang kedua, lengkapkan huruf yang tertinggal. Dan kita terus pergi kepada muka surat 20. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Kat sini dah bagi 5 jawapan lah. Kamu tinggal susun sahaja jawapan yang betul. Yang pertama, melakukan. Kedua, ibadah. Ketiga, seorang. Yang keempat, kecil. Yang kelima, mewajibkan. Kat sini soalan ditulis hadas ruangan kosong ialah keadaan yang ruangan kosong, wuduk bagi ruangan kosong, yang hendak ruangan kosong, yang tertentu seperti solat. Jadi sila isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Seterusnya kita pergi kepada muka surat 21. Soalan suruh tuliskan perkara yang menyebabkan hadas kecil. Kita baru belajar perkara yang menyebabkan hadas kecil. Ada 5 di sini. Jadi setiap gambar ni ada jawapan dia. Yang pertama dia kata apa? Bersentuh antara ruangan kosong lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa lapis. Yang kedua, keluar sesuatu dari kubul atau tubur. Ada 3 ruangan kosong di sini. Okey, yang ketiga, hilang ruangan kosong. Nampak gambar ni hilang apa? Yang keempat, tidur yang tidak ruangan kosong, kedudukan punggung. Yang kelima, menyentuh kemaluan dengan tapak. Nampak jawapan. Okey. Jadi itu sahaja latihan untuk hari ini.